من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. Sadaqallahul azim. Dan bandingan orang-orang yang membelanjakan hartanya kerana mencari keredaan Allah dan kerana meneguhkan iman dan perasaan ikhlas yang timbul dari jiwa mereka adalah seperti sebuah kebun di tempat yang tinggi yang ditimpa hujan lebat lalu mengeluarkan hasilnya 2 kali ganda. Kalau ia tidak ditimpa hujan lebat, maka hujan renyai-renyai pun cukup untuk menyiraminya. Dan ingatlah Allah sentiasa melihat akan apa yang kamu lakukan. Adakah seseorang di antara kamu suka mempunyai sebuah kebun dari pokok tamar, kurma dan anggur yang mengalir di bawahnya beberapa sungai? Ia juga mempunyai dalam kebun itu segala jenis buah-buahan. Sedang ia sudah tua dan mempunyai banyak anak cucu yang masih kecil. Lalu kebun itu diserang oleh angin taufan yang membawa api sehingga terbakarlah ia. Demikianlah Allah menjelaskan kepada kamu keterangan-keterangan supaya kamu berfikir dan mengambil iktibar. Wahai orang-orang yang beriman, belanjakanlah pada jalan Allah sebahagian dari hasil usaha kamu yang baik-baik dan sebahagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu, dan janganlah kamu sengaja memilih yang buruk daripadanya lalu kamu dermakan atau kamu jadikan pemberian zakat padahal kamu sendiri tidak sekali-kali akan mengambil yang buruk itu kalau diberikan kepada kamu, kecuali dengan memejamkan mata padanya. Dan ketahuilah sesungguhnya Allah Maha Kaya, lagi sentiasa terpuji. Syaitan itu menjanjikan menakut-nakutkan kamu dengan kemiskinan dan kepapaan jika kamu bersedekah atau berderma. Dan ia menyuruh kamu melakukan perbuatan yang keji, bersifat bakhil dan kedekut. Sedang Allah menjanjikan kamu dengan keampunan daripadanya serta kelebihan kurniaannya. Dan ingatlah, Allah Maha Luas limpah rahmatnya, lagi sentiasa meliputi pengetahuannya. Ayat 265 sehingga ayat 268 yang kita bacakan pada malam ini, 4 ayat di dalam juzuk yang ketiga pada surah yang kedua, masih lagi berkitar dan berkisar tentang pahala kelebihan bersedekah pada jalan Allah. Bersedekah dalam mencari keredaan Allah. Dan juga bandingan orang-orang yang bersedekah bukan kerana Allah.
Dan Allah Ta'ala juga menceritakan bagaimana peranan syaitan yang berusaha untuk menghasut dan menggoda manusia supaya jangan bersedekah, supaya jangan jadi pemurah, supaya bimbangkan kefakiran, bimbangkan kekurangan harta dengan melakukan sedekah. Dan bagaimana Allah menjawabnya? Bagaimana Allah Ta'ala meneguhkan orang beriman dengan hidayahnya? Pada ayat yang ke-265, bila mana Allah Ta'ala menyatakan, وَمَثَلُ الَّذِي, dan perumpamaan alladzina, orang-orang, yunfikuna amwalahum, yang membelanjakan, yang bersedekah dengan harta-harta mereka, ibtigha amardatillah, mencari keredaan Allah, wa tasbitan min anfusihim, dan bagi mencari keikhlasan dalam amalan tersebut. Bukan sekadar mencari keredaan Allah, bahkan ia ingin mendapat keikhlasan dengan mengharapkan pahala di sisi Allah. Kata Allah, bandingannya kama sali jannah, seumpama satu kebun, seumpama satu ladang, birabwatin, di tempat, di tanah yang tinggi. Perkataan rabwah yakni tanah tinggi. Asabaha wabilun, yang telah menimpanya hujan yang lebat. Kita tahu kalau disebut tanah rendah, kalau hujan lebat maka banjir. Kalau disebut tanah tinggi, kalau hujan lebat dia pun takkan banjir. Dia tetap mengambil manfaat daripada hujan. Artinya kebun ini terjaga dan terpelihara daripada banjir, terpelihara daripada binasa walau selebat mana pun hujan, kerana kedudukannya pada tempat yang tinggi, birabwah. Fa'atat ukulaha dhi'afain, kerana itu kebun ini mengeluarkan ukulaha, hasilnya, dhi'afain, 2 kali ganda berbanding kebun-kebun biasa. Fa'illam yusibha wabilun, kalaupun kebun ini tidak ditimpa dengan hujan lebat, fatallun, perkataan tallun ataupun fatallun, maka hujan renyai-renyai sudah cukup kerana sifat kelembapan yang ada di tanah tinggi. Cukup hujan renyai-renyai. Wallahu bima ta'maluna basir, Allah dengan apa yang kamu lakukan itu amat mengetahui. Kalau kita lihat ayat ini, Allah Ta'ala memberi perumpamaan perbelanjaan sedekah orang-orang yang bersedekah pada jalan Allah demi mencari redanya dan keampunannya, dan mereka amat berharap dan amat meyakini Allah Ta'ala akan memberikan balasan pahala yang luas, yang besar kepada mereka. Dan mereka melakukan sedekah ini demi mengukuhkan lagi iman mereka dan mengukuhkan lagi keyakinan mereka dengan melatih diri mereka membelanjakan harta pada jalan Allah. Kerana orang-orang yang bersifat pemurah, sifat pemurah itu kata ulama, syaqiqur ruh, adalah kembar kepada roh. Maksud kembar kepada roh, itulah keperluan roh. Roh bukan dia nak makan minum sebagaimana jasad. Roh dia nak, yang menjadikan dia gembira, yang menjadikan roh ini akan menjadi mulia dan hebat ialah sedekah. Maka sebab itu ulama menyatakan syaqiqur ruh, belanja harta pada jalan Allah itu seperti kita mendatangkan kembar bagi roh, yakni kekuatan pada roh. Dan membelanjakan harta pada jalan Allah ini merupakan perkara yang sukar. Tuan-tuan, nak keluar duit bukan senang. Ramai mana kita tengok orang kedekut. Orang yang pemurah ni tak ramai, yang kedekut ramai. Maka Allah Ta'ala menyatakan bahawa memang amalan ini amalan yang sukar, tetapi kelebihannya hanya dirasakan oleh orang yang melakukannya. Kelebihan ini bukan dilihat oleh atau diketahui oleh orang yang melihat, kerana orang yang melihat dengan mata kepala sentiasa dihijab. Tetapi kelebihan ini dirasakan oleh orang yang melakukannya. Siapa yang melakukannya, dia akan rasa benda ni. Umpamanya tuan-tuan, siapa yang makan, dia kenyang. Orang yang tengok orang makan, selama-lamanya takkan kenyang. Kalau tuan-tuan tengok daripada pagi sampai petang orang makan, kenyang tak? Hari ni pagi tengok orang makan,
lempeng. Tengah hari tengok orang makan nasi. Petang tengok orang makan chicken chop. Malam tengok orang makan nasi pataya. Tuan-tuan sendawa tak? Kenyang, tak ada. Itu angin itu. Memang tak kenyang. Kita bila kita makan, baru kita kenyang. Jadi orang bersedekah yang tahu kelebihan ialah orang yang melaluinya. Allah jadikan sedekah itu ialah pengembaraan rohani setiap individu. Setiap individu yang mengembara dengan pengembaraan rohani ini. Kerana ini amalan kerohanian yang kuat. Sebab itu Allah Ta'ala tidak bangkitkan Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul di kalangan orang yang kedekut. Dan kerana itu Allah menjadikan sifat kedekut, kalau dia melekat pada seorang, terus orang tu jadi buruk walaupun dia bagus. Muka lawa. Handsome guy. Orangnya gagah. Orangnya hebat kepimpinan. Brilian, cerdik. Belajar nombor 1 selalu. Daripada tadika nombor 1 sampai universiti dapat nombor 1. Semua dia nombor 1. Tapi dia kedekut, maka kedekut tadi meruntuhkan semua perangai baik dia. Manakala kalau orang ni banyak perangai jahat, kerana sebab sedekahnya mengangkat nama dia. Tu angkat. Dan menampal kecacatan-kecacatan yang lain. Cacat-cacat lain macam tak nampak. Kadang-kadang tuan-tuan perompak, kalau dia pemurah pun orang tak nampak dia perompak dah. Orang kata baguslah dia rompak pun dia sedekah. Macam tu. Berbanding kata ni memanglah dia kerja tapi kedekut. Dia puji pula perompak. Dia kata anak saya engineer Ustaz tak bagi duit kat saya. Anak saya arkitek pun tak bagi duit kat saya. Anak saya yang perompak tu bagi duit. Anak ni baik. Dia tu kata ni anak soleh. Kenapa bila sifat pemurah tadi, kalau tuan-tuan jadi mak ayah ni, tuan-tuan suka anak macam mana? Tuan-tuan sih sebagai mak ayah lah. Jangan mengaku muda lah, tua-tua belaka dah ni. Mak ayah anak-anak ni, tuan-tuan suka macam mana? Suka tak yang pemurah, dia belanja adik-adik makan. Dia cepat keluar duit. Walaupun kita ni ada duit, boleh. Kita pun boleh belanja dia makan. Tapi anak kita belanjakan. Ma, ni ibu saya belanjakan. Dia cakna semua adik-adik dia. Oh, ni anak baik. Sampai kita lupa dia tak mengaji tinggi pun tak apa. Dia baik. Tapi yang mengaji tinggi, tiba-tiba kedekut, kita akan menghinanya. Tuan-tuan, ini sunnatullah. Allah yang jadikan benda tu. Sunnatullah. Sebab tu orang beriman, dia ajar sentiasa pemurah. Kerana itu Rasulullah SAW memberi perumpamaan. Yang pemurah pada anjing pun boleh masuk syurga. Ini kan pula pada manusia. Perumpamaan dan pahala-pahala tentang sedekah ini banyak disebut oleh Nabi SAW. Baik, lihat dalam Al-Quran, Allah beri satu perbandingan. Sifat orang yang membelanjakan hartanya yang banyak atau sedikit pada jalan Allah, umpama kabustan jayyid, macam satu ladang yang bagus, yang subur buminya, yang subur tanahnya. Multafun syajar, yang dikelilingi oleh pokok-pokok yang banyak. Khasabun nabat, yang gemuk-gemuk. Wahuwa bimakani murtafi' mutamatti' bisyamsi wal hawa. Dia berada pula tempat tinggi, dapat rasa udara segar, cahaya matahari, yanzilu alaihil matar ghazir, dan hujan pula turun menimpanya. Maka dia mengeluarkan hasil berkali ganda. Baik, lihat bagaimana Allah beri perumpamaan tentang kebun. Kalau kebun punya lawa, bila kebun tu tanah tinggi. Itu duk berebut nak pergi Cameron Highland tu. Kenapa? Tanah tinggi. Seronok tengok. Sayur-sayurnya seronok tengok. Kawasannya sejuk. Aircon pun tak payah pakai. Dengan kesejukan pohon-pohonnya pula. Kesejukan udaranya pula. Hujannya tak beri mudarat padanya. Pada pokok-pokok yang ditanam. Terus subuh. Lalu hasilnya, dia mengeluarkan hasil berkali ganda. Maka demikian Allah beri perumpamaan. Kalau seorang tu bersedekah, hartanya ni jadi macam kebun yang subur, yang cuma menunggu masa nak keluar hasil. Kalau tuan-tuan kita bersedekah, umpama sedekah kita tadi seperti kebun tadi yang sudah berada pada tempat yang baik. Sedekah kita dengan niat yang baik tadi, dengan ikhlasnya tadi, mencari keridhaan Allah tadi, ia umpama kebun yang bentuk rupa bumi ataupun bentuk buminya, rupa buminya yang baik, tempatnya yang baik, cuacanya yang baik. Dia cuma menunggu waktu dan peluang untuk melimpahkan hasil yang banyak. Maka keluar hasil. Yang hasil tadi bukan sekadar gemuk, banyak, tak putus-putus, bahkan kualiti tinggi. Maka inilah bandingan orang-orang yang membelanjakan hartanya pada jalan Allah
dalam mencari keredaan Allah, dalam mengharapkan pahala di sisi Allah. Kemudian Allah Ta'ala menyebut, lepas Allah menyebut perbandingan baik, Allah menyebut perbandingan buruk pula. Allah kata, ayawaddu ahadukum, apakah seseorang kamu nak jadi macam dia, jadi macam orang ni, antakuna lahu jannah, dia ada kebun, min nakhilin, daripada kurma-kurmanya, wa a'nabin, anggur-anggurnya, tajri min tahtihal anharulah, dan di dalamnya ada anak sungai, sumber air yang mengalir di bawahnya, fiha min kulli thamarat, dalam kebun tu pula ada pohon-pohon lain pula. Ni pohon teras ialah kurma, pohon teras ialah anggur. Tapi pohon-pohon lain pun ada untuk menyuburkan, untuk mengindahkan, untuk menambahkan kemuliaannya. Wa asabahul kibar, dan waktu itu, waktu banyak harta, waktu dia bergantung pada kebun ni akan mengeluarkan hasil, dia dah tua. Bila tua tak sempat lagi nak cantas-cantas pokok, agak-agak berbuah je lah. Maintenance dan lemah kita tua. Walau zurriyatun du'afa, dan dia pula ada anak-anak kecil, anak-anak yang lemah, zuriat yang lemah. Fa asaba i'sar, tiba-tiba dilanda angin kencang. Fihi narun, yang padanya ada api pula. Tuan-tuan, kita tahu kebakaran hutan, kalau ada angin lalu ada api, maka memang cepatlah merebak. Sekelip mata habis. Kalau sekadar api je, tak ada angin, tak apa. Api campur angin, laju. Kerana itu Allah sebut lajunya musnah kebun ini. Fa asabaha i'sarun, maka ia ditimpa dengan angin yang kuat. I'sar ni angin puting beliung, angin yang begitu kencang, ribut. Fihi narun, dan bersamanya pula api. Fahtarakat, maka terbakarlah kebun. Walaupun kebun ni hijau, bukan kebun kering ni, kebun hijau, penuh dengan pokok-pokok, penuh dengan hasil mahsul, tapi Allah binasakan dengan angin kuat berserta dengan api. Kadzalika, demikian Allah menerangkan, menjelaskan kepada kamu akan tanda-tanda kebesaran Allah. Semoga kamu berfikir. Baik, apa kena dengan ayat ini? Al-Bukhari meriwayatkan, Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu berkata kepada sahabat-sahabatnya, siapa yang boleh menafsirkan kepada aku tentang ayat ini? Ayat kita bacakan ni, ayat 266. Siapa boleh tafsirkan? Tuan-tuan, ni semua orang Arab. Supaya kita faham, bukanlah sekadar kita faham bahasa Arab, kita boleh tafsir Quran. Bahasa Arab ni cuma salah satu alat, tetapi belum lengkap. Kerana itu kalau kita bergaul kawan orang Arab, kita baca Quran pun, dia belum tentu faham lagi. Sebab dia perlu pada tafsir yang memerlukan kepada banyak ilmu-ilmu yang lain. Baik, bila Umar Al-Khattab bertanya pada sahabat Nabi SAW, siapa faham ayat ini? Lalu mereka berkata, wallahu alam, Allah yang maha tahu. Lalu Umar pun marah. Aku tanya tahu ke tak tahu, bukan wallahu alam. Maknanya sebut wallahu alam tak kena tempat. Tak kena tempat. Contoh kita tanya anak kita, mana Abang Long? Wallahu alam. Kita marah ni, nak tanya mana dia Abang Long. Tahu tak tahu dia gimana? Kalau tahu, beritahu. Artinya wallahu alam ni tak semua tempat kita boleh guna. Ada tempat tertentu je kita boleh guna. Bila soal tadi tanya ya atau tidak, maka tak boleh jawab wallahu alam. Ya atau tidak? Awak dah kahwin belum? Wallahu alam. Tanya dah kahwin belum, sebut wallahu alam. Marah kita. Beritahu kahwin ke belum? Dah kahwin. Senang. Belum kahwin. Kan kamu dah kerja ke belum? Wallahu alam. Ada nak kena ketuk kepala ni. Orang tanya dah kerja ke belum? Jawablah dah ke belum. Dan tu, awak ni dah makan ke belum? Wallahu alam. Semua wallahu alam. Artinya jawab macam ni meletakkan wallahu alam pada tempat salah. Orang kita, tuan-tuan, ada banyak kalimah-kalimah yang hebat, mulia, tapi silap tempat, silap alamat. Yang pertama, insya-Allah. Banyak silap alamat. Dia sebut insya-Allah tu silap alamat, bukan tempat dia. Yang kedua, wallahu alam. Banyak lagi, saya sebut dua lah. Antara benda yang memang kita silap alamat. Walau pertanyaan tadi memerlukan kepada penghuraian yang mudah. Tahu ke tak tahu?
Macam kita tengok baik, bila Malaysia mula merdeka, wallahu a'lam cikgu, nampak malas. Tak nampak bijak, malas membaca. Patutnya sama ada dia kata, okay, saya tahu cikgu tahun 1957 contohnya. Bila pilihan raya pertama, saya tahu cikgu 1955. Bila poin yang kedua, saya tahu 1959. Contoh, tahu. Ataupun saya tak tahu. Jadi tak tahu, confirm dia tak baca buku. Artinya, tahu ke tak tahu? Baik, sebut dua binatang yang menopause. Dua binatang dia ada usia menopause. Wallahu a'lam. Tak tahu, tak tahu. Tak tahu, saya nak jawab. Tak betul jawab wallahu a'lam. Jawab, saya tak tahu cikgu. Supaya saya tahu. Okey ni, 2 ekor ni. Gajah, paus. Tu tak campur manusia. Binatang, tanyanya binatang. Saat orang rumah saya, orang Maroc tu bukan binatang. Tu orang. Kita tanya binatang. Jadi, bila kita sebut dengan mudah, bila Umar Khattab tadi ditanya, tahu tak tahu? Umar Khattab marah. Dan saya katakan, wallahu alam, jangan silap alamat. Jangan silap tempat. Pada benda yang betul, okey. Kau tanya, saat bila kiamat? Wallahu alam. Betul lah tu. Memang tak tahu. Tak ada orang pun tahu benda tu. Maka kita jawab sesuatu yang memang tak ada orang tahu. Kalau orang tanya orang lain pun, begitu jawapannya. Saat bila saya akan mati? Wallahu alam. Saya tak tahu. Sebab wallahu alam, mungkin esok, mungkin lusa dan mungkin seterusnya. Wallahu alam bisawab. Baik, kemudian kata Abdullah bin Abbas, fi nafsi minha syai' ya Amirul Mukminin. Saya rasa saya tahu. Lalu kata Umar Al-Khattab, ya ibn akhi, wahai anak saudaraku, ini panggilan cara muamalah. Qul, katakan, wala tahqir nafsak, jangan kamu menghina diri kamu. Yani jangan kamu merendah diri kamu. Jawab, dia jawab. Jangan rasa merendah diri. Kadang-kadang tuan-tuan, kita ni silap rendah diri. Pada benda yang kita patut beritahu, kita terlalu merendah diri, kita gagal tunjuk sesuatu yang beri manfaat. Terlalu merendah diri. Lalu kata beliau, Allah beri satu perumpamaan dengan amalan. Ayat tadi Allah beri perumpamaan tentang amalan. Lalu kata Umar Al-Khattab, amalan apa? Seorang lelaki yang sihat tubuh badannya, yang lapang waktunya, lalu beramal dengan ketaatan pada Allah. Kemudian Allah menghantar kepada syaitan. Ini ribut tadi, ribut dan api. Syaitan. Maka menggodanya, lalu dia melakukan maksiat, lalu maksiatnya membakar semua amal soleh dia. Tuan-tuan lihat takbir, tasbih ayat ni. Allah gambarkan kebun tu cantik lawa. Maknanya ada orang asalnya buat baik, bagus buat baik. Kemudian datang ajakan syaitan padanya. Selama ni dia tak terpengaruh, hari ni terpengaruh. Lalu syaitan mempengaruhinya. Lalu dia mula melakukan maksiat. Akhirnya maksiat tadi membakar semua amal kebaikannya. Dalam keadaan dia berada pada akhir-akhir usia dia. Dulu masa muda pergi haji. Masya Allah, jalan kaki semua. Lepas tu dulu masa muda, dia buat semua ni, kebaikan, ketaatan, tahajud dan sebagainya. Masuk umur tua, dia mula terpengaruh dengan syaitan. Waktu lemah ni, waktu di mana nak buat haji balik dah tak larat dah. Tiba-tiba mula riaknya, sombongnya. Maka sifatnya tadi membatalkan semua amalannya tadi, umpama datang ribut yang membawa api lalu membakar semua kebunnya. Ya, kepahaman sahabat Nabi SAW. Kata Hasan Al-Basri, ini adalah satu perbandingan. Hanya sedikit yang faham ayat ni. Bukan terjemahan semua faham. Makna yang sebenar. Tafsirannya. Iaitu seorang yang tua, yang lemah tubuh badannya, yang banyak tanggungannya, yang amat bergantung pada kebunnya, tiba-tiba datang ribut yang kuat diikuti dengan api lalu membinasakannya. Wa inna ahadakum, sesungguhnya salah seorang daripada kamu, wallahi afkar ma yakunu ila amalih, amat bergantung kepada amalannya, idzan qata'at anhu dunya, bila mana dunia sudah terputus darinya. Kata Hasan Basri, umpamanya gini, kita tuan-tuan hidup ni peluang untuk buat baik. Tiba-tiba bila kita mati, umpama mati itu ialah umpama angin yang ribut tadi yang datang bawa api lalu memadamkan semua peluang kita, dah tak ada peluang. Ni masih hidup, kita beramal. Nanti kita mati, bagian kebun yang sudah terbakar tak akan ada manfaat lagi. Kita ni akan binasa habis. Baik, ini penafsiran Hasan Basri. Wa tawdihu hadzal masal, kata ulama tafsir lain, dan penjelasan kepada perbandingan ini. Apakah kamu suka wahai orang-orang yang bersedekah tapi bukan kerana Allah? Bila nanti
Kamu ada kebun yang syarat dengan segala tumbuh-tumbuhan, buah-buahan dan juga sungai-sungai yang mengalir padanya, sehingga harapan kamu bergantung padanya dan kamu amat berharap kebun-kebun ini menjadi legasi untuk anak-anak kamu yang masih kecil dalam keadaan kamu sudah tua, tidak mampu bekerja, dan mereka mengharapkan hasil usaha kamu dan kamu tidak ada pendapatan yang lain selain pada kebun ini. Kemudian kamu ataupun kebun ini ditimpa dengan angin yang membinasakan, yang membawa apinya lalu menghancurkannya segala-galanya. Begitulah keadaan halnya bila mana kamu melakukannya dengan riak, atau kamu melakukan dengan mengungkit, atau kamu melakukan sedekah tadi dengan membawa kemudaratan kepada orang yang menerimanya, maka tidak akan mendatangkan faedah kepada kamu pada hari kiamat kelak, melainkan penyesalan seumur usia kamu, seumur hidup kamu. Itunya ulama tafsir melihat maksud ribut dan maksud api itu ialah riak, sombong, mengungkit, dan tidak melakukan sedekah kerana Allah. Comel dah sedekah tu, comel, tapi oleh kerana buat bukan kerana Allah, satu. Dan buat mengungkit-ungkit, dua. Buat dengan keadaan menyakitkan hati penerima, merendah, menghina-hina para penerimanya. Maka umpamanya tadi ialah amalan kamu dah cantik, comel, baik, lalu Allah binasakan sebab sifat-sifat tadi. Dan sebab itu bila kita beramal, bersungguh-sungguhlah mencari keikhlasan. Beramallah sehingga kita ikhlas. Umpama ikhlas itu, kata ulama, umpama kita mengair ikan. Ya, kalau kita tak mengair memang confirm tak dapat ikan. Mengair pun belum pasti dapat ikan. Tetapi kita mesti mengair untuk dapat ikan. Mesti menjala untuk dapat ikan. Demikian ikhlas. Kalau kita tak beramal, memang tak ada langsung ikhlas. Lalu bila kita beramal, kadang-kadang datang riak, datang sombong, datang halangan, datang ujian. Namun kita mesti sentiasa beramal sehingga datang ikhlas. Kenapa tuan-tuan sekalian? Sombong ni, walau bagaimana dia kuat, tetapi bila kita mulazamah, bila kita senantiasa beramal soleh, akhir sombong ni hilang. Mula-mula kita tukang bang, azan, rasa riak juga, suara kita boleh tahan sedap, rasa. Kali kedua kita azan, rasa juga sikit lagi sebab ada lagi orang puji. Dah setahun kita azan, tak ada lagi orang puji sebab orang dah biasa dengar. Kita dah mula tak ada perasaan tadi. Akhirnya 5 tahun, 6 tahun, benda tu kita tak nampak lagi untuk dipuji. Sama juga sedekah, mula-mula sedekah rasa juga, mula-mula buat. Tapi untuk lawan sifat riak, sombong, teruskan buat. Lama-lama kita tak rasa apa. Kita tahajud, kali pertama tahajud, rasa juga macam dah nak jadi wali, rasa ni. Tapi bila dah biasa tahajud, tuan-tuan sekalian, tak ada lagi rasa tu. Kerana itu kita buat baik dan istiqamah buat baik sehingga hilang perasaan-perasaan yang tak diundang. Memang benar kadang-kadang kita buat baik, orang puji, kita sengih, kita senyum, kita suka. Lama-lama ala bisa terbiasa, tak ada apa dah. Puji melangit pun tak rasa apa. Begitu caranya. Artinya nak lawan riak, nak lawan sombong, nak lawan sifat-sifat buruk yang menghancurkan amalan, istiqamahlah buat benda tu. Kerana orang bila Allah Ta'ala sayang seorang hamba, Allah berikan dia istiqamah, sehingga keikhlasan menjadi sebahagian daripada amalannya. Kemudian sesudah Allah menyebut dua perbandingan tadi, kemudian Allah sebut satu perintah Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, anfiqu min thayyibat, bersedekahlah dengan yang baik-baik. Maka sabtum, apa yang kamu usahakan, wa mimma akhrajna lakum minal ard, dan apa yang kami keluarkan daripada muka bumi, tumbuh-tumbuhan, harta karun, harta galian. Wala tatayammamul khabis, jangan mencari, sengaja mencari al-khabis yang buruk-buruk, minhu daripada harta kamu, tunfikuna untuk kamu belanjakan, untuk kamu keluarkan sedekah, untuk kamu keluarkan zakat, walastum biakhidhi, sedangkan kamu juga tidak akan mengambilnya, illa an tughmidu fi, melainkan dengan pejam mata. Wa'lamu, ketahuilah Allah, sesungguhnya Allah kaya lagi terpuji. Ayat ni beri amaran kepada kita, tuan-tuan sekalian. Jangan kita bersedekah, jangan kita keluar zakat dengan benda-benda yang buruk. Contoh, kalau kita keluar zakat duit lah, kita kena keluar zakat duit, kita beri duit buruk-buruk, duit lama-lama, duit conteng-conteng, zakat, maka jangan. Sebab kita pun kalau orang bagi duit conteng, tuan-tuan nak duit conteng.
Kita berniaga orang pun bagi duit conteng, lepas tu dia koyak sikit. Tuan-tuan nak? Tapi tuan-tuan guna duit tu bayar zakat. Maka ini tak patut. Kita tanam pokok misalnya. Padi ke, gandum ke. Lalu kita keluarkan padi-padi yang tak elok, yang pecah-pecah. Kalau kita timbang, nilai zakat kita keluarkan zakat. Walhal beras tu yang pecah-pecah. Jangan. Perbuatan tadi tak patut kita buat. Tuhan tak akan terima. Sebab itu pertama, bila Allah turunkan Adam AS. Perkara pertama yang berlaku ialah Allah uji manusia bersedekah dalam peristiwa Qabil dan Habil. Lalu Qabil, dia sedekah benda yang buruk. Habil, dia sedekah yang baik-baik. Lalu Allah Ta'ala terima yang baik. Allah tolak yang buruk. Cerita ini ialah satu tauladan pada kita semua. Tuan-tuan, dalam kita bersedekah, kita dengar ada masa banjir, masa kebakaran. Jangan bagi seluar buruk yang zip tercabut. Bagi kita pun kita tak nak pakai. Mentang-mentang kawan tu susah, kita bagi seluar buruk. Puyuk buruk. Wayar dah putus. Puyuk ni kita bagi. Kita bagi semua buruk-buruk belaka. Ini tak betul. Ini salah. Allah berfirman, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Kamu tak akan mencapai kebaikan sebenar sehingga kamu beri apa yang kamu suka. Tuan-tuan, kita kalau diberi hadiah, kita suka yang macam mana? Baju baru, berplastik lagi. Kita suka. Sama juga kita nak beri masa banjir, masa kebakaran yang baru, yang berplastik lagi. Dia pun seronok. Kalau dia tak nak, kita ambil. Kita seronok. Sebab tu bila tragedi, musibah, banjir berlaku, pengalaman kita bila kita tengok ramai mana orang buang barang-barang yang disedekahkan padanya. Pakai yang buruk buang. Semua buang. Sebab apa? Dia beri yang buruk-buruk. Setengah orang bila dengar kita nak hantar bantuan, sengaja dia keluarkan sampah-sampah dia supaya kita angkut. Berikan kepada fakir miskin, berikan kepada orang kena musibah. Ini salah, tak betul. Sebab itu NGO yang menguruskan bantuan, pastikan barang yang dia beri itu barang baru. Pastikan. Atau yang masih boleh digunakan. Dan beritahu kepada para penderma, kita nak derma macam kita nak derma diri kita sendiri. Kalau tuan-tuan derma satu benda, tuan-tuan nak tak benda ni orang bagi? Sama. Kalau nak, okey, sila bagi. Maknanya benda tu ada kualiti. Tapi kita pun tak nak. Bagaimana kita tak redha untuk diri kita, lalu kita redha pada orang lain? Maka ini bukan kebaikan. Kebaikan yang Allah terima, bila benda tu kita juga redha dilakukan kepada kita. Kita suka buat pada orang, kalau benda tu orang buat pada kita, kita juga suka. Tuan-tuan, kita suka belanja orang. Sebagaimana kita juga suka orang belanja kita. Jadi kita buat benda yang sama yang dia suka. Jadi kalau nak sedekah-sedekah, Allah beri kita peringatan. Jangan sedekah benda yang buruk-buruk, yang tak elok. Waimah tanaman ke, barang-barangan ke, sama ada sedekah ke, sama ada zakatnya. Termasuk saya kata duit. Tuan-tuan, nak bagi duit raya, kita buat duit raya tu saya pujilah. Memang cari duit baru, beratur kat bank. Nak bagi duit baru RM1. Kalau duit buruk, tak nak. Tak rasa happening raya. Duit boleh cium bau tu, Masya Allah, sedap. Tapi tuan-tuan, biarlah roh tadi bukan hari raya je, hari lain pun. Bila kita nak sedekah duit ni bagi duit baru. Ni bagi duit rupiah. Duit rupi. Kalau bagi satu lak atau satu ko, tu banyaklah tu. Tak apa, kita pergi tukar dekat tempat money changer. Ni bagi RM1. Oh, berapa sen RM1? Dia masuk pula tabung masjid RM1. Nak beritahu dia pergi India ke, atau nak beritahu dia orang India, kita pun tak tahu. Atau masuk pula duit conteng. Duit conteng dia masuk. Atau duit dah salotik. Pakai gang Uhud lagi. Itu didermakan. Siang AJK. Kena pergi bank tukar. Tuan-tuan, ini bukan sedekah yang betul. Allah sebut ni. Allah Ta'ala bukan sekadar mention tentang sedekah ikhlas. Tetapi benda, tanda orang ikhlas itu sendiri, dia akan keluarkan benda yang bermutu. Kadang-kadang Ustaz, ikhlas ni Ustaz, tu bagi RM1 yang koyak ni sebab ikhlas. Kalau RM1 baru rasa riak, takabur. Seolah-olah tidak boleh dipisahkan antara ikhlas dengan benda baik. Seorang bila ikhlas, dia pasti beri yang baik-baik. Tak mungkin dikata dia ikhlas, lalu dia beri yang buruk-buruk. Ada setengah orang bila nak keluar zakat, dia keluarkan. Sebab tu ayat ini. Sekumpulan orang, peladang-peladang kurma, dikeluar kurma-kurma buruk untuk dizakatkan pada Nabi SAW. Nabi tak nak ambil. Tunggu ayat ni. Dia bagi kurma-kurma buruk, konon ini zakat kami. Dia bagi benda-benda yang kotor, atau benda yang mereka sendiri tak nak ambil. Tunggu ayat ni mengingatkan kepada semua orang Islam.
Zaman baginda SAW sehingga zaman kita. Sebab itu tuan-tuan, bila kita sedekah, hati-hati. Kadang-kadang kita sedekah nasi tak habis lah. Dah nak basi dah. Lalat dah bertelur dah. Bagi kesian kawan tu sakit perut, masuk hospital. Maka jangan buat macam tu. Jangan beri makanan-makanan tak habis yang kita tahu mungkin terdedah. Beri pula pada pelajar asrama, kesian pelajar asrama. Beri pula kepada budak-budak yang hafal Quran, kesian budak tu tak boleh baca Quran. Beri pula pada anak-anak yatim. Tuan-tuan, dia tak rasa berdosa. Sebab tu nak bagi, beri yang paling baik. Nabi SAW ajar. Kita tuan-tuan kalau makan, kita ada bibi, pembantu rumah, kita ada jariah. Kita tak boleh makan dulu, tunggu tak habis baru beri dia. Kita ada dua pilihan je, kata Nabi SAW. Wa imma kita ajak dia makan sekali. Atau kita cedok makanan yang baru masak sebelum kita makan, lalu kita berikan pada dia. Maknanya kalau kita nak sedekah, jangan tunggu tak habis. Kita memang nak sedekah ni, kita dah masak nasi, kita dah keluarkan sebahagian untuk sedekah, sebahagian untuk kita makan. Baru betul. Bukan makan dulu, tengok tak habis, berilah sedekah. Jadi Allah perbetulkan. Supaya konsep ikhlas tidak terpisah daripada konsep beri yang terbaik. Kadang-kadang orang mencuba untuk menutup keaiban benda yang diberi atas nama ikhlas. Tak, ikhlas tidak akan begitu. Kalau kamu ikhlas, kamu tak akan beri jambu buruk, durian buruk, baju buruk, periuk buruk, duit buruk. Tak mungkin. Kerana ikhlas akan mengangkat sesuatu itu menjadi lebih baik. Kan ikhlas kamu berikan dengan kasih sayang. Masakan kita beri kasih sayang sesuatu yang kita sendiri tak nak. Tentu kalau kita beri hadiah pada orang kita sayang, kita balut dengan bungkus. Kita balut dengan pembalut hadiah. Kalau tak jumpa pembalut hadiah, kita tangguhkan hadiah. Sebab tak lawa hadiah tu. Nak balut juga. Cari kad pula nak tulis ni. Tunggu pula sempena ni. Sempena khas. Tunggu hari jadi dia. Tunggu sekian-sekian ulang tahun dia. Sebab apa? Kita nak tunjuk ikhlas kita. Sayang kita. Kerana ikhlas itu ialah maknanya sayang. Kita beri dengan sayang. Bukan beri sambil lewa, sambil melepaskan batuk di tangga. Maka ini cara Allah ajar kita. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.